Saya pun dengar tengah saya. Okey. Tukar nak pada sama dia. Ya, okey. Orang beritahu Okey. orang ni. Ha? Okey, jangan tunjuk tangan kat saya. Okey. Saya. You wakil istana ke? Kita dapat arah pada dia. Memang dua. You wakil istana ke tidak? Tak apa. Berurusan dengan saya. Saya nak 5. Saya nak 5. Saya nak 5. 5 warna 5 daripada perkumpulan. 5. Turun. Memorandum ini yang kita akan nampak ya. Pertama dalam memorandum ini kita akan ada banyak kata request untuk kerajaan cari jalan penyelesaian dari segi short dengan long term. Ya, short term meletak moratorium, membuat moratorium ke atas pembalakan ataupun pemusnahan hutan. Dan in long term, ya, kita minta kerajaan gazetkan banjaran Titi Wangsa kerana itu sangat mustahak, ya. Kalau tidak, kita akan menghadapi segala macam bencana alam tiap-tiap tahun. Okey? Berapa NGO hari ini? Ada, kita ada berbagai-bagai NGO. Encik Razak, come say something. Come say something. So kita ada di sini PEKA, ya. PEKA NGO yang ada, ya. PEKA, Otai Reformis, Heart Malaysia, Greenpeace. we have ABIM, sahabat ABIM kita, we ada Greenpeace kita, kita ada Gerak 96, ya. Dan ada lagi few yang tak hadir lagi lah, ya. So kami ni semua sebenarnya wakil kepada rakyat yang prihatin lah tentang apa yang berlaku masa banjir di Pahang dan juga di Selangor lah. So beberapa proposal kita bagi kepada ke bawah duli, ya, untuk ke bawah duli pertimbangkan untuk kerajaan Malaysia ni melaksanakannya. Cuma satu juga saya nak menyatakan, ya, kesempatan yang ada ni, ya. Sebenarnya saya ataupun Otai sendiri mengecam lembaga perindustrian perkayuan Malaysia, ya. Mereka begitu gairah, ya, mengatakan ekspor kayu kayan kita sampai 23 bilion, ya. Ya. So pada mereka adalah satu kebanggaan, ya, you ekspor kayu kita ke luar negara. Tetapi kita minta lah, ya, pengurusi MITB ni turun ke Telemong, ya, Telemong ataupun turun ke Karak, ya, Kampung Perdak, saksikan bagaimana berlakunya banjir balak yang paling dahsyat sekali dalam history, ya. Jadi kita hendaklah, ya, lembaga kayu ni, ya, peka tentang apa. Jangan saja bendabik dada kononnya kamu produce, ya, buat duit daripada penjualan kayu ni, ya, sedangkan rakyat di bawah tu merana, ya. So itu salah satu kita punya ni lah, objection lah. Kita akan sambung lagi lepas kita deliver tu, nanti kita akan panjangkan kita punya penjelasan ni selepas kita, ya, kita akan terangkan kepada you memorandum ni. You pun dah ada dalam tangan, ya. Hang, kepada yang
plekat-plekat yang warna hijau itu ialah tuntutan kita lah, dan kami harap pihak penguasa dapat mendengar tuntutan kita dan membuat perubahan. Okey, sekian, terima kasih. Saya minta had kursi something. Assalamualaikum. Saya harap kursi NGO Had Malaysia bersama POKO, bersama ABIN, bersama Utara Reform dan Gerak Nasional. Kami menyokong gerakan ini demi rakyat. Apa yang dilakukan adalah semua untuk rakyat, bukan untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk NGO. Ini adalah untuk rakyat, menyelamatkan negara kita dari terus dirakus dan tenggelam dengan kerakusan mereka-mereka yang tidak peka dengan kehidupan rakyat di bawah. Kita meminta semua menyokong gerakan ini dan kita akan serahkan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menilai dan mengambil tindakan sepatutnya untuk menyelamatkan negara kita dari terus menerus bencana banjir ini telah mengajar banyak dan membuka mata semua rakyat Malaysia yang terkesan dan juga tidak terkesan. Kita berdiri untuk rakyat dan saya harap semua akan menyokong tindakan ini, terutama Istana Negara Duli Yang Maha Mulia Agong kita. Terima kasih. Kita ada wakil daripada Gerak 98 ya. Gerak 98 untuk bercakap patah dua kata sebelum kita hantar memorandum ke istana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita bersama dengan PEKA dan juga Rotai Reformasi 98 dan saya daripada Gerak 98 Negeri Selangor. Jadi kami menyokong tindakan untuk menghantar memorandum kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang-Pertuan Agong untuk menyatakan luahan perasaan rakyat yang hari ini rasa kurang puas hati. Save our forest. Sudah istana dulu. You wakil istana ke? Kita dapat arahan pada dia. Memang dua. You wakil istana ke tidak? Dapat. Saya nak 5. Saya nak 5. Saya nak 5. 5 daripada perkumpulan. 5. Kita orang yang lain stay, yang 5 tu pergi. 5 orang kan. Apa masalah 2 dengan 5? Apa masalah 5 dengan 2 dengan 5? 5 kita ada wakil, siap wakil kita daripada kita tunggu istana punya. Cik, kematian akibat banjir 59. Kita minta 5 orang je nak sampai ke Dari Istana Negara. Ini bukan pegawai dari Istana Negara. Kalau Istana Negara boleh bagi 5, saya lepas 5. Ya, betul. Betul. Ya. Sama lah tu, kami pun bekerja untuk menyelamatkan nyawa juga. Okey. Sama pun, sama lagi berat. Oh, sama-sama berat je. Apa masalah 2 dengan 5 ni? Apa masalah? Kita tunggu istana punya arahan. Kita tunggu istana punya arahan. Kami tak minta 10, kami minta 5. Saya Apa tak masalah dia? Ya, kami tak minta 10, kami minta 5 aja. Saya pun dengar tengok saya. Okey. Tunggu arahan daripada Istana Negara. Ya, okey. Orang bagi tahu Okey. berapa orang ni. Okey, jangan tunjuk tangan kat saya. Okey. Saya Okey. Alright. kata Istana Negara 5, kita lepas 5. Okey, tuan. Kalau Istana Negara kata 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun berapa orang sekalipun. Okey. Okey, boleh eh? Tujuh. Alright. Thank you, tuan. Okey. Selamat sejahtera, salam perjuangan. Saya head dari Greenpeace Malaysia, Pertubuhan Alam Sekitar. Ingin menyatakan solidariti kepada kawan-kawan mangsa-mangsa yang banjir, mangsa-mangsa bencana alam, terutamanya pembalakan, sebab ini ialah climate emergency. Ini adalah kita perlu mengisytiharkan darurat iklim. Apa yang kita nampak hari ini adalah banjir yang bukan sahaja menjejaskan, mengancam habitat orang hutan
bukan saja mengancam Mana tadi? habitat Dia punya harimau. yang nak cakap dengan pegawai tu? Enggak dulu? 5 Pegawai bukan? Encik? 5 orang ya. Tunggu sebentar. Ya. Ini pegawai Tuan Hafiz daripada Istana Negara. Dia Tuan Hafiz. Ya. Kita bina 2 orang je. Kami minta 5. Kita bina 2. Minta 5. You minta 5, saya benarkan 2 je. Tapi you tak tanya tu dia. Kita memang 2. Jadi memang 2. No, it has to be 5. This is about kematian lebih daripada 50 orang banjir tuan. You kena. Saya tahu. Tapi saya pun terima arahan. Ya. Saya pun terima arahan ya daripada rakyat. Terima arahan. Saya terima arahan daripada rakyat. Semua terima arahan. Apa masalah 2 ketik kelima? Tanya kerja sekali apa masalah dia? Kami bawa bom ke? Tak ada kan? Memang prosedur dia 2 orang. Ya, okey. Datang ni nak main. Ya. Kita nak bahas apa kan? Okey. Apa salah kalau 2? Apa salah kalau 5? Apa masalah you kalau 5? Tak ada, biarlah kita 5. Sebab apa? Ini suara rakyat. Kita kepada Kami sampai pagar je. Tuan tak masuk ke istana. bukan masuk istana, kita hantar di situ saja. Kami dah berapa kali hantar apa memorandum ni. Kami hantar kat pintu pagar tu je tuan. Saya benarkan 2 orang je masuk. Saya minta 5. Kalau katalah 2, Ha. sedangkan rakyat yang menunggu kami punya memorandum untuk diserahkan ni sangat tinggi. Jadi kalau 2, kesan ataupun mesej tu tak sampai, kita nak hantar kepada Agong. Saya rasa kami buat ni bukan untuk kami saja. Mungkin ada di antaranya ialah ahli keluarga anggota juga. Saudara mara. Bukan kami, kepentingan kami. Jadi orang sampai ke pagar tu. Sampai pagar tu saja. Masuk dalam. Saya macam terima daripada istana. 2 orang tadi kena masuk. Okey, pagi 5 sini pagar. Okey, habis kita. Yang semua tu masuk ke dalam. 5 plus 2. Okey. Semua je total. Okey, semua total. Tapi 2 masuk dalam, 2 luar. Okey, boleh. Okey. Kan 5 nak masuk. Okey, alright. So yang lain-lain ni saya minta dia orang kumpul di sini tuan ya. Jangan tolak dia orang kat sana. Sana pun buat jam juga tu. Dia sini. Boleh. Okey. Ini untuk ya. Itu dia 5 orang wakil saja untuk sampai ke pintu pagar dan 2 untuk masuk menghantar memorandum. 5 wakil NGO terdiri daripada ABIM, Mekah, Gerak dan Otai Reformis 98. Bagi nampak banyak. Gerak. Satu lagi Greenpeace. Okey, itu dia yang dibenarkan untuk menghantar ke dalam kawasan istana. Untuk pegawai penerima adalah 2 orang sahaja. Kita, negara Malaysia, kita dah berjanji, kita dah berikrar dalam pledge di United Nations ya, yang kita akan memastikan bahawa kita ada 50% rainforest K-Pledge. Tapi apa yang berlaku adalah sekarang kita ada tinggal berapa je agaknya. Tak ada betul-betul data yang betul. Kalau kita tengok dengan pembalakan, dengan bencana banjir yang baru ni, memang terlalu sangat-sangat dahsyat yang tak pernah kita bayangkan bagaimana pembalakan tu berlaku. Kami, kalau saya ada menghantar bantuan ke dalam Pahang sana, ke kawasan pendalaman kat Telemong sana, memang terlalu teruk pembalakan di situ. Jadi betul ke kita ada lagi 50%? Kalau untuk anak cucu kita, apakah yang kita akan tinggalkan? Dan bila di ekspor antarabangsa, Malaysia selalu mengatakan bahawa kita datanglah ke negara kita, melanconglah ke negara kita, kerana negara kita ni kaya dengan hutan, kaya dengan hutan rainforest reserve, the oldest rainforest reserve. But is it true? Betulkah? Ya, sebenarnya kita dah tak ada benda tu, kan? Jadi ini untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk anak cucu-cucu saya semua. Kami mewakili golongan muda daripada NGO PK dan merupakan sebahagian daripada mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri. Hari ini bersama-sama di hadapan Istana Negara untuk menghantar memorandum bagi menuntut dasar-dasar dan perubahan kepada isu-isu berkaitan dengan perubahan iklim yang sekarang sangat mendesak di negara kita. Maka saya juga menyeru kepada semua pemuda untuk sama-sama cakna dan mengambil berat tentang isu-isu berkaitan alam sekitar. Isu perubahan iklim ini adalah satu isu yang berlaku dengan sangat cepat
cepat sehingga kita tidak tahu apa impak masa akan datang yang akan kita hadapi. Jadi dengan keadaan itu kita perlukan tenaga, kepintaran dan kekuatan anak muda untuk turun sama-sama bagi membantu dan memastikan kerajaan kita mempunyai pandangan, mempunyai kesungguhan untuk melakukan perubahan kepada dasar-dasar kita berkaitan dengan alam sekitar. Kalau sekarang generasi-generasi yang lebih berusia meninggalkan kita hutan yang makin hari makin nipis, kita tidak mahu menjadi generasi yang pada masa akan datang meninggalkan hutan yang lompong untuk anak-anak muda pada masa akan datang. Kita tidak mahu berhutang dan kita tidak mahu meninggalkan liability serta beban kepada anak-anak muda pada masa akan datang. Maka kami menyeru untuk perubahan iklim ini diberikan perhatian yang sesungguhnya. Terima kasih. Saya juga mewakili daripada PK, NGO PK dan juga mahasiswa daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kami turun ke sini atas satu suara, iaitu kita nakkan pihak kerajaan Malaysia untuk PK terhadap isu iklim ini. Kenapa kami anak muda? Sebab kamilah yang akan mewarisi dan kamilah yang akan memastikan negara ini akan terus ada. Contohnya harimau, hutan-hutan. Kita tengok apabila di Pahang ada banjir penuh balak, hancur rumah semua. Jadi apa yang kerajaan buat? Apa yang kerajaan nak pastikan bahawa isu-isu banjir ini mampu untuk diatasi di Selangor? Baiklah, saya rasa itu saja kami daripada mahasiswa UKM. Kami harapkan isu ini didengarilah. Terima kasih. Yang sebenarnya ini kali kedua kami daripada pihak Pertubuhan Pelindung Ketahanan Alam menyerah memorandum meminta kerajaan menukar certain akta. Ya. Masalahnya tiap-tiap kali kami serah ataupun kami meminta daripada kerajaan, tidak ada maklum balas. Benda tu quiet. Apa yang terjadi sekarang dengan segala kemusnahan, banjir itu semua, kalau kita tidak dengan climate change yang ada sekarang, salah satu climate change because of deforestation yang menyebabkan climate change. Jadi kami minta kerajaan pusat tukar akta-akta yang sedia ada. Kerana kalau hutan di bawah kerajaan negeri memang tidak boleh diselamatkan. Hutan tidak boleh diselamatkan. Dan kami meminta sangat untuk kesejahteraan generasi yang akan datang, untuk keselamatan generasi yang akan datang, kita minta kerajaan pusat meletak moratorium pembalakan selama mungkin 25 tahun untuk hutan-hutan kita develop balik, hidup balik, dan juga yang paling mustahak untuk gazetkan Banjaran Titiwangsa. Itu yang paling mustahak. Kalau kita tak gazetkan Banjaran Titiwangsa, pembukaan kemusnahan hutan akan terjadi setiap hari kita tengok dan mangsa kematian dalam banjir sangat tinggi pada tahun ini, dan kita tidak mahu melihat ada lagi kematian kerana kerana banjir ataupun tanah runtuh ataupun yang akan terjadi. Bila kita musnah hutan selalu, akan terjadi kemarau, akan terjadi banjir dan tanah runtuh sentiasa. Banjir yang berlaku tiap-tiap tahun dah jadi macam tamasya, dan kita tak nak, tidak mahu perkara ini macam orang kata apa? Continuously. Ya. Okey. Saya silakan saudara Faizal dari ABIM dapat memberikan pandangan dia. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami memohon kami berterima kasih kepada pejabat Kepala Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong kerana sudi untuk menerima memorandum daripada rakyat bersama dengan NGO, PK, ABIM, Otai dan sebagainya. Penting kita nak sebut di sini bahawa memorandum ni bukan memorandum hanya 5 NGO, tapi ia mewakili, seperti mana yang kita sebut, dia mewakili lebih 200,000 rakyat. Rakyat yang mengundi dalam petition online banyak kali tanya kepada kita apa tindakan selanjutnya, what's next. Dalam tempoh 2 minggu lebih, kita berjaya untuk mengumpul lebih 200,000 rakyat Malaysia yang mengundi secara online, yang mendesak supaya kerajaan menghentikan pembalakan. Kerana apa? Kerana rakyat yang akhirnya merana. Orang kampung yang merana terpaksa beli barang elektrik baru, terpaksa repair rumah, terpaksa mungkin jual kereta. Rakyat miskin yang bermasalah.
menanggung akibat daripada banjir. Sebab itulah bila mana kita buat inisiatif ABIM dan APK petisi online untuk mendesak supaya pembalakan ini dihentikan, kita mendapat sambutan yang amat luar biasa. Dalam tempoh 2 minggu lebih, 200,000 rakyat Malaysia yang mengundi secara online. Dan itu sebab kenapa penting untuk kita menyerahkan memorandum ini kepada Seri Perdana Baginda yang di Pertuan Agong, kerana ini adalah harapan rakyat. Bukan 5 orang ni je, tapi lebih 200,000 rakyat Malaysia yang menanti-nanti apa tindakan kita. Dan kita juga bertanggungjawab dengan amanah untuk memastikan ada tindakan selanjutnya daripada pihak kerajaan, mungkin pihak yang di Pertuan Agong, untuk menasihati pihak eksekutif kerajaan untuk memastikan aktiviti pembalakan ini dihentikan dahulu dan diperbaiki semua sistem-sistem pembangunan dan sebagainya supaya akhirnya rakyat akan terbela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri peluang kepada saudara Syed Putra daripada Gerak 98 ya, untuk menyatakan pandangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dulu saya ucap terima kasih kepada rakan media, kepada rakan-rakan yang hadir daripada pelbagai pertubuhan NGO untuk tujuannya satu, menghantar memorandum kepada Yang di Pertuan Agong. Tidak lupa juga kepada pihak keselamatan penjarahan untuk kerjasama dengan kita. Walaupun kita diberitahu hanya 5 wakil, tetapi kita bersyukur kerana niat ataupun rancangan kami untuk menghantar memorandum kepada Yang di Pertuan Agong itu telah berjaya. Jadi kami harap kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Paduka Baginda Pertuan Agong melihat memorandum rakyat ini dan seterusnya menasihati kerajaan Malaysia untuk menguatkuasakan moratorium seperti mana yang kita masukkan dalam memorandum rakyat. Jadi kita bersyukur kerana pada hari ini cuaca yang bagus, niat yang bagus. Jadi mudah-mudahan Allah SWT merahmati usaha kita, seterusnya merahmati juga kepada dunia motor dengan Pertuan Agong. Itu saja. Terima kasih Tuan Syed. Kita bagi peluang kepada saudara Heng dari Greenpeace untuk menyatakan pandangan ya. Okey, apa yang berlaku sejak kebelakangan ini telah menunjukkan, telah membuktikan bahawa masalah banjir, masalah alam sekitar bukan hanya pasal kerosakan yang kehilangan habitat orang hutan saja, kehilangan habitat harimau saja. Masalah alam sekitar juga menjejaskan banyak pihak-pihak, terutamanya banyak kawan-kawan kita yang masih jadi masih hidup sengsara lah sebab itu masalah banjir dan juga masalah diakibatkan oleh pembalakan. Jadi saya di sini ingin menegaskan sekali lagi, kita bersama dengan NGO-NGO lain menyatakan solidariti dan juga tuntutan-tuntutan yang ada supaya pembuat dasar, policy maker dan juga ahli politik ini dapat menunaikan janji mereka untuk mempertahankan hutan, dan kita akan memantau mereka dari semasa ke semasa. Wakili generasi muda, kami ni yang akan mewariskan negara ini. Dalam keadaan kita tengok banjir, kita tengok pokok ditebang, there is nothing natural about natural disaster. There is always kerosakan dan rasuah yang berlaku di sekeliling. Jadi kita bersama-sama, tuntutan ini bukan untuk hari ini sahaja. Tuntutan ini adalah untuk masa depan saya, masa depan adik-adik saya dan masa depan generasi muda seterusnya. Jadi kita mohon ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di Pertuan Agong mengambil kira pandangan masyarakat rakyat jelata yang sayangkan negara ini. Mereka datang hari ini, bukti mereka sayangkan negara ini. Jadi kita harap perkara ini tidak dipandang enteng oleh kerajaan. Kita pastikan usaha bagi memelihara alam sekitar ini diwarisi hinggalah ke anak cucu kita. Terima kasih. Terima kasih. Ada wakil daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia menyatakan pandangan. Saya daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Saya menyeru pada kerajaan supaya menjaga khazanah alam ini untuk supaya anak cucu kita yang akan datang masa depannya terjamin dan air itu Bekalan air. Bekalan air bersih sentiasa ada. Terima kasih. Okey, jadi akhir sekali saya nak wrap lah ya. Apa yang kita hantar tadi adalah 8 perkara ya tentang desakan ataupun tuntutan ya rakyat terhadap apa yang berlaku sekarang. Yang tuan-tuan tahu, kita berlakunya banjir dan sebagainya. Yang paling penting sekali kita desak kerajaan untuk adakan 25 tahun ya moratorium. Moratorium ni berhenti membalak dan sebagainya. Dan kita ingin mengecam lembaga industri
perindustrian ya, perkayuan Malaysia ya. Mereka begitu gairah ya pada dasarnya. Kononnya mereka dah ekspor 23 bilion ya value of balak ya keluar negara. Tapi bermakna apa? Berapa juta pokok yang ditebang untuk keluarkan produk ni. Jadi kita kecam ya. Jangan kamu bermegah ya tentang kamu produce balak sampai 23 bilion. Tetapi rakyat tu siapa? Saya minta lah pengurusi ataupun lembaga pengarah ya, MTIB ya, Malaysian Timber Industry Board ni untuk turun ke kampung Perdak di Karak ataupun di Telemung ya. Tengok macam mana balak kamu ni hentam rumah orang kampung tu. Ya, dia kena tengok tu. Jadi kamu dapat tahu bagaimana seksanya. Kamu bangga dengan 23 bilion tapi satu duit pun dana kamu tak bagi dekat mangsa balak ni tadi. Ya. Jadi saya mencadang dengan kerajaan ya, bantiklah salah seorang kami ni NGO alam sekitar ni duduk di dalam lembaga ni supaya kami pantau korang ni. Ya, kamu kira kamu berniaga aja tapi kamu tak fikir orang di bawah ni menanggung banjir dan sebagainya. Kami juga bermohon ya ke bawah duli tuanku untuk menasihati ya. Saya terang pada dia ya, menasihati kerabat-kerabat diraja. Ya, pasal kami tahu kerabat-kerabat diraja ini adalah mereka yang memegang ya permit balak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kami minta rakyat ni tengah marah ni, dia marah dengan tokai-tokai balak dan mereka juga marah dengan pemegang-pemegang lesen permit balak ni. Jadi kita minta yang di-Pertuan Agong nasihatkan kerabat-kerabat ya diraja tu tahun ni 25 tahun ni janganlah ambil ya permit balak ni. Batalkan segera. Kerana sekarang ni rakyat sudah mula menunjukkan penentangan ya. Mula menunjukkan penentangan. Jadi kami try to cool down the penentangan. Tapi dengan harapan 25 tahun ni kita berhentilah membalak. Biar pokok-pokok lama ni hidup balik. Pasal apa? Kami NGO ni tak nampak pun usaha macam mana mereka tanam semula. Mereka tebang semua tapi kita tak tahu pasal kita tak boleh masuk kawasan balak. Jadi kita tak tahu macam mana mereka tanam semula. Adakah konsesi balak ni dia bagi tanggungjawab lepas tebang kamu tahun tanam ataupun mereka dapat duit that's it. Pokok tu kerja kerajaan untuk tanam. Ada ke jentera Jabatan Perhutanan ni untuk tanam beribu-ribu ekar ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita minta kerajaan ni jadi transparent ya. Kamu tebang balak, kami NGO nak tengok balak tu kamu tanam balik ke tidak. Pasal balak ni bukan macam tanam pisang, hari ni tanam 2-3 bulan dah berbuah. Dia hutan pun makin kecil tuan-tuan dan puan-puan. Jadi beberapa perkara kita dah bentangkan. Jadi kita minta tuan-tuan sebagai kawan-kawan media ni bantu kami untuk kita selamatkan negara kita ni. Banjir tu dah teruk. Di Kelantan tu jadi pesta. Every hujung tahun dia orang main banjir. Ya, disebabkan apa? Hampir kebanyakan hutan-hutan Kelantan tu ditarah tuan-tuan dan puan-puan. Merosakkan ekosistem. Cukai yang kerajaan dapat daripada balak ni berapa puan? 100 juta aja tuan. Tapi kerosakan yang diumumkan oleh Perdana Menteri ni berapa bilion ya kerosakan? 6.5 bilion tuan-tuan dan puan. Jadi 6.5. Jadi adil ke tidak? Ya, kamu kerajaan dapat cukai 600 juta. Tetapi kerosakan tu berbilion tuan-tuan dan puan. Jadi kita minta kerajaan consider ya. Bukan kita nak tekan kerajaan pasal apa? Kita tak mau tiap-tiap tahun ya orang di Selangor, orang di Shah Alam ni main air. Bukannya air bawah lutut tuan, air paras. Paras kepala, paras bumbung tuan-tuan dan puan. Ya, saya rasa adalah wajar penduduk-penduduk mentakap, bentong, raup tu semua mendapat pampasan yang sewajarnya. 1,000, 2,000 tak memadai tuan-tuan. Rosak kereta tu, kereta kodok tu pun nak repair 7,000 tuan. Itu baru kereta kodok Myvi ke apa tuan-tuan. Ya, kereta yang lain bangsa tu macam mana? You bagi 10,000 BSN punya loan. Ya. You bagi itu bukannya bagi free. Kena bayar balik untuk beli perabot dan sebagainya. Dan saya rasa pampasan tu tak memadai tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi itulah sekadar penerangan yang kita nak sampaikan pada tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan ya hebahkanlah ya rungutan kerajaan rakyat ni untuk kepentingan rakyat di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang alam. Rakyat bangkit.
Last minute Abang Polis. Gambar, okey. Ambil gambar. Abang Polis.